Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di USAS mendoakan seluruh rakyat Malaysia sentiasa berada dalam keadaan gembira walaupun berada di rumah masing-masing, dan doakan juga supaya sihat termasuk juga keluarga dan dapat meneruskan apa-apa juga aktiviti yang bermanfaat, yang mana yang sepatutnya bekerja di rumah, dan yang tidak mungkin ada aktiviti-aktiviti lain supaya masa tetap dapat dimanfaatkan secara produktif. Hari ini sudah 23 hari kita berada di dalam keadaan dikawal pergerakan, supaya kita dapat juga menyumbang kepada usaha negara supaya COVID-19 tidak akan terus merebak dan kesudahannya kita akan dapat sama-sama atasi. Hari ini saya ingin menyampaikan pesanan terutamanya kepada pelajar di seluruh negara, ya, di serata pelosok Malaysia yang belajar di USAS terutamanya dan juga mungkin di universiti lain juga. Kita berada dalam keadaan sukar dan sulit, ya. Dan kita baru dapati dan juga fahami dan kita belajar bahawa kemudahan pembelajaran bukan menggunakan kaedah konvensional ini nampaknya bukan sesuatu yang selesa dilaksanakan di dalam negara kita. Pelajar-pelajar kami misalnya membuat kajian, ya, tahniah, ya, kepada Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Sultan Azlan Shah kerana membuat bancian terhadap pelajar-pelajar USAS di seluruh negara, dan hampir 70% daripada kajian itu saya dapati menunjukkan ada masalah dihadapi oleh pelajar dalam mengharungi cabaran kawalan pergerakan untuk meneruskan pembelajaran dan juga pengajaran di universiti. Para pensyarah juga, oleh kerana bilangan mereka sedikit, mereka dapat memberi maklum balas terus kepada saya bahawa mereka juga bertumpus lumus untuk mengatasi pelbagai kesulitan. Ada yang kesulitan itu kerana kekurangan USAS sendiri, yang ini kami memohon maaf. Dan juga ada kesulitan itu ialah kerana kekurangan prasarana negara dari segi digital yang boleh dinikmati oleh semua orang, tak mengira apa juga keadaan geografinya. Tapi ternyata bahawa ini tidak dapat dinikmati walaupun telah 30 tahun, ya, kita melancarkan multimedia super koridor. Rupanya kemudahan-kemudahan sedemikian tidak dapat dinikmati oleh warga negara kita di serata pelosok negara. Jadi ini adalah pembelajaran nombor satu yang kita mesti ambil perhatian. Di USAS sendiri kita telah pun berbelanja banyak juga dalam tempoh 23 hari ini untuk mempertingkatkan keupayaan ataupun kapasiti digital kita supaya tidak banyak gangguan-gangguan, namun tetap seperti yang telah dikatakan tadi, 70% pelajar mengatakan ada masalah. Walaupun ini adalah suatu realiti, yang penting ialah kita harus menerima bahawa di dalam keadaan sukar ini pun kita hendaklah tetap menjadi manusia produktif. Sebab itu kami katakan patah sayap bertongkatkan paruh, kami akan teruskan juga pengajaran dan pembelajaran walau sesukar mana pun, supaya kalau tak dapat 100%, 30% pun jadilah pembelajaran pengajaran dapat diteruskan. Sekiranya kawalan pergerakan ini berakhir nanti, kita akan lihat kes-kes terpencil ini, bagaimana cara untuk kita mengatasi. Kalau keadaan bertambah buruk misalnya, kita boleh saja tempoh pembelajaran beberapa bulan ini kita anggap sebagai tidak diambil kira ataupun disregard tempoh yang mengambil masa mungkin 1 bulan ini, daripada mengambil kira penilaian terhadap pelajar. Itu jika keadaan kesudahannya dianalisis terlalu buruk. Tapi sebelum kita sampai ke situ, kita hendaklah teruskan dahulu apa juga yang mampu kita lakukan. Sudah sampai masa, ya, kita untuk berfikir apakah selepas COVID-19 ini. Nampaknya perjalanan di hadapan tidak ada pilihan selain daripada kita mesti mencari jalan baru ataupun lautan-lautan baru yang kita mesti layari untuk kita membolehkan pengajaran dan pelajaran ini akan berterus
dia terus dapat dinikmati oleh para pelajar dan juga para pengajar secara selesa. Ini adalah perjalanan di hadapan kita. Selain daripada itu, kita juga terutamanya staf universiti hendaklah melihat bahawa jalan sukar di hadapan ekonomi yang lembab akan memberi akibat yang besar kepada USAS juga. Sebagai satu badan ataupun entiti yang bergerak secara swasta, kita tidak ada banyak bantuan daripada sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Kita harus hidup sendiri. Jadi dengan keadaan beginilah kita mesti berupaya mengharungi cabaran besar di hadapan. Bagaimana kedudukan kewangan kita, bagaimana aliran tunai kita, hendaklah kita lihat semula secara keseluruhan, dan kita kena membuat keutamaan-keutamaan ataupun prioriti perbelanjaan yang mana kurang utama terpaksa kita mungkin kesampingkan dahulu. Namun saya berazam dengan kawan-kawan pengurusan, paling kurang mudah-mudahan kita berdoa kita akan tetap mampu untuk membayar gaji staf, supaya staf dan juga keluarga tidak akan mengalami apa-apa kesukaran kehidupan selepas COVID-19 ini nanti. Jadi inilah azam yang kita akan tanam di dalam diri. Kita bekerja keras bersungguh-sungguh kerana sudah pasti selepas ini misalnya kemasukan pelajar akan berkurangan, perniagaan-perniagaan tambahan kita juga akan berkurangan. Namun kita hendaklah pastikan survival kita. Kerana itu kebijaksanaan di kalangan pengurus-pengurus dan juga para pensyarah menjimatkan perbelanjaan, mengurangkan belanjaan-belanjaan yang tidak perlu adalah diharapkan dan ditagih oleh USAS pada ketika ini. Inilah yang saya ingin ajak kawan-kawan semua supaya di mana-mana tempat yang kita harus sedikit berkorban, kita hendaklah berkorban. Seperti saya katakan, perjalanan hendaklah kita teruskan. Jadi sebagai pesanan saya pada petang ini, hari ini, jagalah keluarga masing-masing yang baik dan jangan lupa kita ada tanggungjawab besar terhadap USAS kerana USAS memberi rezeki kepada kita dan USAS juga akan memberi pendidikan kepada lulusan-lulusan USAS nanti yang akan keluar ke pasaran pekerjaan yang juga akan berubah. Jadi semua orang terpaksa menanam azam untuk menghadapi cabaran baru. Selamat maju jaya, jaga kesihatan, jaga keluarga dan pada masa yang sama berusaha di mana yang boleh untuk meneruskan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.